Salah satu daripada adab berjiran adalah sabar dengan keadaan jiran. Itu juga adab berjiran. Oh Allah, macam mana pula ni? Orang tu baik perangai salah, kena sabar pula. Sebab kena faham, kadang-kadang jiran-jiran kita ni ada yang latar belakangnya berbeza-beza. Contoh, macam kita mungkin membesar di kawasan kampung, kita dah biasa bermasyarakat, mungkin cara kita faham. Ada orang dia memang daripada dulu abah kerja polis hutan, ataupun abah kerja ranger ke hutan, kerja jabatan perhutanan. Dia punya quarters tu memang dia. Kan dulu kan quarters tu dengan dia ya, seseorang dalam hutan tu. Jiran-jiran ni semua baru kan, apa pelanduk kan, anak kancing kan, mana alam flora dan fauna lah kira. Jadi anak itu mungkin kurang percampuran, dia tak faham mana bab kejiranan ni bila dia membesar. Jadi kena fahamkan dia. Itu pun adab juga. Dia dah biasa kejiranan, dia pada dulu kecil membesar, dia rasa tu yang betul. So kita kena faham juga. Jadi jumpalah orang tu. Kalau senang-senang, datanglah campur dengan kita orang. Kita orang nak gunakan kawan dengan kau ni. Itu. Ya kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada tuan pengurusi acara, bahagia tuan pengurusi masjid, tuan imam, barisan jawatan kuasa, ulu balang penggerak masjid surau, jawatan kuasa surau. Seterusnya pimpin-pimpin tempatan di semua peringkat kesempatan hadir pada malam ini. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada malam ini. Walaupun perjalanan agak mencabar 2-3 hari ini. Saya sebenarnya semalam pagi saya baru land daripada Lahad Datu, Sabah. Kemudian turun di semalam tengah hari daripada Seremban terus bergerak ke Kuala Ketil, Baling, Kedah malam tadi. Perjalanan berapa jam tu? 5 jam lebih, 6 jam. Kemudian daripada Baling, Kedah malam tadi terus gerak sebab pagi tadi ceramah di Kuantan, faham? Perjalanan 6 jam 45 minit. Daripada Kuantan petang tadi di Pekan. Habis di Pekan pukul 4.30 tadi terus gerak, berhenti sekejap solat di Muazzam Shah, ngam-ngam sampai terus semayang tu ceramah. Tak payahlah ceramah dalam mall lah, ponik lah kan. Di malam ni cerita tentang adab berjiran. Adab berjiran, ya, adab berjiran. Jadi bila kita sebutkan realiti dunia pada hari ini, kita tak boleh lagi daripada dunia yang memerlukan kita berinteraksi sesama manusia, baik rakan sekerja, baik kawan-kawan serumah, baik jiran-jiran sekampung, lebih-lebih lagi jiran-jiran tetangga. Yang bila sebut tentang jiran tetangga, jiran yang bertinggal berdekatan dengan rumah kita dalam lingkungan jarak 40 buah rumah. Dari segi hukumnya, sama ada dari kiri atau sebelah kanan, depan, belakang, atas, bawah. Dalam perkataan Arab, jiran ini membawa maksud orang yang tinggal sebelah menyebelah ataupun tetangga yang berhampiran. Maka dengan itu dapat disimpulkan bahawa semangat kejiranan ini membawa erti suasana dan perhubungan yang positif dalam satu-satu kawasan kejiranan. Maknanya hubungan tu mesti hubungan yang baik, bukan hubungan yang tak baik. Jiran ni mesti elok, bukannya hubungan yang bergaduh, bukan hubungan yang cari pasal. Itu sebabnya Nabi sebut
Kalau Nabi ajar kita kalau nak tengok seseorang tu beriman ke tak beriman, standard dia kena ukur kat jiran dia, bukan syok sendiri. Kan? Jadi iman ni tak boleh selesai dengan pengakuan. Macam mana seorang Arab Badui dia mengaku dengan Nabi, dia kata aku seorang beriman, aku seorang mukmin, aku seorang mukmin. Nabi kata alangkah baiknya kalau kamu menyebut kamu seorang Muslim. Kenapa pula? Sebab Muslim boleh selesai dengan ambil mikrofon cakap biar satu taman apa Bertam Jaya, Taman Bertam Jaya ni tahu Assalamualaikum saya Islam, kita berani ambil mikrofon, tapi berani tak ambil mikrofon tu cakap Taman Bertam Jaya ni Assalamualaikum, alhamdulillah setakat ni saya rasa saya paling beriman dalam ni, tak berani cakap lah kan. Jadi macam tu juga Nabi kata tak sesuai tak selesai dengan pengakuan, sebab iman ini mesti dibukti dengan perbuatan, dan salah satunya adalah diukur macam mana baik ke tidak kita dengan jiran kita. Jadi jangan puasan kita beriman kan? Jadi tanya, kau dengan jiran kau baik tak baik? Baik kan? Dia cakap baik. Cuba tanya jiran tu dulu, di sana dia tu okey tapi susah lah nak cakap. Ada masalah kan. Jadi dia kadang-kadang ada di kalangan kita ni, kadang ialah sesama kejiranan, kadang-kadang dia bergurau tu copet kan, bergurau cakap lopeh kan, belaka dia kan, dia mencakap kan. Tapi ada juga orang kadang-kadang dalam kejiranan tu dia bergurau dengan orang boleh, orang bergurau dengan dia tak boleh, ada juga kan. Ada tengku di kenara dia mesti datang, tapi datang tak baik kau makan ada juga, dia tahu pattern tu lah kan. Ada yang gotong royong kan, datang gotong royong membersihkan surau, dia kata sebab hari dia kata InsyaAllah kalau tak ada apa-apa kami malam Jumaat ni sama Serbat nak datang. Itu gotong royong hari Ahad dia. Baik gotong royong. Kan bukan semua yang gotong royong, ada yang datang tu royong gotong. Yang royong gotong macam mana datang tak baik kau dia ambil gambar lebih. Sikit gambar. Lepas tu tergambar dia masuk dalam Facebook tu. Alhamdulillah dapat juga bekerjasama dengan penduduk untuk membersihkan surau ni. Berak kan, kojo tidak kan. Contoh lah kan. Contoh. Tapi bukan semua. Jadi makna kata dapat disimpulkan bahawa dia mesti satu hubungan yang positif. Ini menunjukkan bahawa Islam menitik beratkan hubungan yang harmoni dan persaudaraan di antara satu sama lain, dan agama Islam adalah sebaik-baik agama yang menghubungkan pertalian dan kebaikan antara sesama manusia. Islam sebaik-baik menentukan perhubungan yang menghubungkan pertalian dan kebaikan antara sesama manusia. Maknanya bukan hidup seorang. Kita ni tak boleh hidup seorang. Yang tak boleh hidup seorang. Kita perlukan orang lain. Sehebat-hebat doktor pakar, dia takkan boleh bedah diri dia sendiri. Dia kena minta doktor lain. Sehebat-hebat tukang gunting, dia tak boleh gunting rambut dia sendiri. Dia mungkin boleh shave, boleh lah. Setakat cukur yang dia nampak boleh. Belakang ni dia tak nampak. Doktor gigi tak boleh cabut gigi sendiri, melainkan kes terpencil Mr. Bean. Itu pun tak ada membongak kan. Tak ada kan. Jadi macam tu jugalah. Jangankan hidup, kita tak boleh hidup sendiri, mati pun tak mandi sendiri. Ada orang mati mandi sendiri? Tak ada kan. Anda orang mati mandi sendiri. Kau dan tak payah susah dah. Kau tak payah nak sibuk nak mandi-mandi kan dan. Wah, sombong betul kan tu. Tak ada orang ni cakap. Dan tak pandai lah dan guling-guling sendiri masuk dalam lubang kubur. Tak mahu ada kan. Kena bawa berpikul kan. Itu sebab jangan kita sombong dalam dunia ni. Sombong-sombong baik apa. Kan. Belagak-belagak mana baik apa. Dan, nak pula baru-baru ni berlakulah pula kan satu perayaan yang besar baru-baru ni. Namanya pilihan raya. 2 minggu kawan tu memaki kawan tu. 2 minggu kepala bapak semua keluar. Sekali umum keputusan sahabat. Nak kau apa? Cakap apa tu lah tuan-tuan. Islam Allah ni maha kaya kan. Allah maha kaya. Kita pun memakah kemen ponik. Tuan-tuan hujan robek. Habis kuyup pengundi. Colok jari. Pangkahnya. Dan pangkahnya dan tak nak kau. Orang ni pangkahnya dan tak nak kau. Dua-dua dapat. Kan?
itulah dia kuasa Allah. Yang faham-faham, tak faham sudah. Kan? Tentulah. Jadi banyaklah pengajaran yang kita dapat, kan? Banyak pengajaran kita dapat. Dia ada empat benda yang bengkok dalam dunia ni. Yang pertama, sungai. Sungai tak ada yang lurus lah. Bengkok. Mana sungai bengkok? Tak ada. Sungai lurus tak ada, semua bengkok. Kedua, akar kayu. Bengkok. Mana ada akar kayu lurus? Tak ada. Ketiga, perempuan. Bengkok. Tak ada lurus dah. Banyak cekadak ya kan. Kan. Iya. Ngaku tak? Tak ngaku kan bengkok tu. Orang macam ngaku kan senang. Oh ni bukan saya nyebut ni. Ulama nyebut orang perempuan ni ibarat tulang yang bengkok, lelaki ibarat tulang yang lurus. Lelaki sampai bila-bila pun tak payah nak luruskan bengkok tu, kalau lurus kan patah ni. Lelaki kena sesuaikan diri dengan kebengkokan tu. Ngaku tak? Tak ngaku nampak. Dogi ni moyang kan. Dan yang keempat yang bengkok apa? Politik. Politik tak ada lurus dah. Kan? Itulah dia tuan-tuan. Jadi tak usahlah kita pening-pening kepala, dah habis belah raya sudah. Itu macam ni baik, tahu hubungan bermasyarakat macam besok. Politik dia berguna kan. Bermasyarakat ni silaturahim jaga, datang ramai-ramai. Yang datang ramai-ramai. Tadi tak ada pun dia beritahu. Tengok poster kan, poster ceramah perdana bersama dengan Syamsul Debat. Datang beramai-ramai. Dia tak ada beritahu. Pada yang geng-geng parti yang kalah jangan datang. Tak ada cakap. Tak ada cakap, tak ada. Kan? Mana yang pendapatan 5,000 ke bawah tak boleh datang. 5,000 ke atas tak ada pun. Hanya B40 je tak ada. Tak ada. Kita ni sama dan sebutkan. Setiap umat Islam itu sama di sisi Allah. Yang membezakan hanyalah amal soleh dan ketakwaan dia. Itu dia cerita kan. Syamsul Debat ni pun tak ada lah hendak ada kan. Macam tu yang manusia biasa datang. Tadi semua duduk belakang, tak ada nak duduk depan kan. Sebab dia nak jamak. Dia nak jamak solat dia kan. Manusia biasa nak belagak-belagak dengan kadang-kadang kan kau faham kau heboh nampak tak. Tu baru dapat bungkus plastik tu. Tu belum dapat duit kita tu lah. Okey. Kan? Jadi maknanya dalam bab kejiranan, balik lebat kejiranan ni, Islam ni menetapkan lingkungan dan hak jiran dalam satu kawasan berbeza-beza menurut keadaan tertentu dan suasana. Bahkan menurut Al-Alusi dalam kitabnya Ruhul Ma'ani fi Tafsir Al-Quran Al-Azim wa Sana'ul Masani, bahawa penetapan jiran dan lingkungan secara zahir kembali kepada uruf adab setempat. Ini pendapat yang agak tepat kerana kaedah syarak menyebutkan setiap yang datang dari perintah syarak ialah mutlak, dan sekiranya tidak ada penerangan jelas dari kaedah melaksanakan juga tidak dapat dijelaskan di pemahaman zahir, maka dikembalikan kepada adat dan melaksanakannya. Contoh, jika kita kata 40 kiri, 40 kanan, depan belakang, dengan atas bawah, ada atas bawah. Dulu masa Nabi ditanya oleh sahabat, Nabi cakap dah depan belakang, kiri kanan, atas bawah. Sahabat tang kiri kanan, depan belakang tu faham. Yang atas bawah tu sahabat tanya, ya Rasulullah, yang atas bawah tu macam mana? Nabi senyum. Nabi kata, kamu ikut sahaja. Nak tunjukkan betapa benarnya agama kita ni, betapa benarnya Nabi dah tahu dah akan ada jiran atas bawah. Tapi kita kena faham, rupa-rupa zaman kita ni baru jumpa ni rumah flat, rumah apartmen kan, baru jumpa. Tapi nak beritahu 40 atas 40 bawah pun kena baik. Masalahnya hari ini fenomena akhir zaman. Fenomena akhir zaman. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Bukannya rumah makin besar makin ramai orang. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Betul tak? Kemudian apa lagi? Pendapatan semakin tinggi, ketenteraman jiwa semakin kurang. Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Melancong satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Itu satu lagi fenomena akhir zaman. Belajar semakin mudah, dia tak pergi surau, dia tak pergi masjid. Belajar makin mudah, guru makin tidak dihargai. Mana?
bayar samsul ubat, puih mikir mana nak cik dana nak bayar samsul ubat ni. Enggak lah, saya tak tahulah. Saya pun tak tahu dapat berapa lah ni. Ya agak-agak lah kan. Tengok guru takmin, berapa bayar kan? Ya, sian, macam mana yang datang pun lalap-lalap yang datang. Kan? Guru semakin tidak dihargai, tapi guru ngajar. Saya kan kisah anak pun betul kan cakap. Saya ceramah dekat kuliah subuh pun kebanyakan saya ceramah dekat Seremban dekat apa kan. Masih ada yang bayar RM50, RM70. Okey ya. Macam mana kan? Memang tu rate dia. Ni ada orang penceramah, oh tak apa. Kuliah subuh minta RM2,000, gila tu kan. Ada orang penceramah. Kan? Dia datang semua subuh. Yang datang pun subuh. Jalan-jalan. Jalan tabung dia macam pas baton. Senyap tu ya orang kan. Janganlah macam tu kan. Tapi saya kalau orang bayar kelas subuh RM2,000 saya ambil tak ada. Saya tolak dah kan. Dah ada bayar kan. Tapi tu dia. Jadi kan belajar semakin mudah, guru makin tidak dihargai. Air minuman semakin banyak jenis, air bersih makin tak ada. Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Ilmu semakin tinggi, adab makin tak ada. Tengoklah, ni yang cerita-cerita adab berjiran ni. Kau dah tahu rumah rapat-rapat, anak kecil yang main tidur. Kan? Bapak budak tu pun tidur. Kau rem enjin bas kau tak faham bahasa kan? Enjin bas ni bukan orang sini tau, tempat lain. Sini memang ditolak air bas tu sampai jalan Bosa baru start enjin. Agak macam tu lah kan. Agak lah kan. Nah, benda ni adab. Tapi kalau paling tidak dia jumpa dengan jiran tu, Assalamualaikum kak, saya minta maaf ya, saya pagi-pagi kak, saya memang pagi-pagi pukul 4:30 pagi nak keluar bawa bas kilang. Kalau saya start enjin bas pagi itu bising-bising, saya minta maaf ya kak. Tu adab. Tak apa, kau start dia elok tu kan. Kau punya start enjin ngomong moka abang kau berangku sama ya teh. Biar kau kurang biar dia terjaga, senyap dia sekejap kan. Jadi pada kata adab bagi tahu. Kan? Adab berjiran. Ada bergaduh. Saya dulu pernah jadi pengarah undang-undang. Pengarah undang saya menjaga salah satu menjaga masalah ni, aduan awam masyarakat. Banyak aduan pelik-pelik tuan-tuan. Dia nampak macam budak ni, pengalaman banyak ni. Saya jadi pengarah kan. Aduan awam, bayangkan aduan tu. Aduan awam. Jiran membela ayam serama hingga menimbulkan kacau ganggu. Saya pun hantar budak-budak saya, kau pergi tengok apa hal ni. Berapa ekor bola ni, kau report balik, ambil gambar, report. Jangan tahu kau compound ni, kau tengok dulu. Jangan bagi notis, tengok dulu pecerita Tunggu tengok. Jiran ni bola ayam serama seekor. Ke mana dia main? Dalam rumah. Tak tahulah mana ganggu Jarak rumah pengadu dengan rumah yang bola ayam serama ni, jarak rumah 10 biji bawah rumah. Macam fikir pun salah tu. Nampak tak? Masalah kejiranan kan? Jiran sebelah rumah selalu membasuh kereta, tapi airnya masuk ke dalam rumah saya. Yalah, rumah tu, taman tu, jalan tu macam menurun sikit. Lepas tu, masuk ke rumah dia tu. Masuk ke longkang depan rumah dia tu. Marah dah tu. Mana nak lalu ni? Kau nak tahan nak cedok ni buat. Macam tu lah kadang-kadang tahap bongap orang ni bila marah ke orang. Dia punya pembangunan otak tu tak develop lah. Yang tu setakat tu. Balambak donkey ni, jangan cakap lah. Ada lagi tu. Anak-anak jiran bermain-main di hadapan rumah, mengganggu saya nak tidur. Saya kerja shift malam. Budak-budak, biasalah budak taman kan. Dia main basikal, main apa depan rumah. Pukul 5 petang.
Budak saya tanya, macam mana ni bos, nak sita ke budak-budak ni? Jangan. Takkan kau nak sita budak tu. Kan, maksud macam tu lah. Itu yang kadang-kadang kena tengok. Macam tu juga, macam orang berniaga. Orang berniaga kan, semua salah. Kita nak ambil tindakan kan, ialah orang baru nak berniaga. Kan, tapi kita nasihatkan, berniaga cari tempat yang boleh. Dia berniaga bawah signboard tu, dilarang berniaga di sini, bawah tu berniaga. Macam mana? Tak poning ke belum? Poning tu kan, kita nak tolong ni. Nampak tak? Ada satu hamba Allah. Tuan-tuan pernah tengok tak? Pusat kita semula. Pusat kita semula yang ada bubur rumah ada tu kan. Ada 3 tong tu, kaca, gelas dengan kertas tu, plastik kan. Dikeluarkan tong tu, diubah suai jadi gerai dia berniaga. Cuba fikir. Gila tak gila? La ilaha illallah. Saya kata macam mana nak buat ni? Kita pun tak apalah, janganlah saman tu, bagilah notis suruh dia pindah, keluarkan barang-barang dia supaya ni 7 hari kita bagi tempoh. Bos dia tak alih kat lah, bagi notis serta-merta. Kalau tak ada, besok kita rapih barang-barang ni. Yang best ni besok tu, sebelum kita datang, dia panggil yang berhormat kawasan, rasmikan gerai dia. Yang YB ni pun bangang semua orang ikut oleh dia. Bayang, benda-benda macam tu lah. Kita kadang-kadang, rupanya jiran pun ada masalah. Satu lagi, buat niaga. Berniaga tak laku benar, memokak lebih, buat karaoke. Niaga masak mentak sedap lah, memang makan tu ke laut lah, memang tak apa bono masak lah kan. Macam tu, nak mohon nego dia nak nego. Tapi yang ramai ramai duduk dengan dia, itulah dia, duduk-duduk melalak, menyanyi. Masalah bila menjelang pukul 11 malam, orang dah mula nak tidur, nak berehat. Suara dia tu, suara yang menyanyi tu, saudara mara pun tak nak dengar. Ni kan pula jiran yang tak ada kono-mono bertalian darah, lebih lagi lah menyampah kan. Macam tu. Jadi, poning. Lepas tu, belum cerita lagi. Jiran-jiran tak boleh tidur, masalahnya jiran itu dengan ni sempadan kawasan berbeza. Pentadbiran PBT yang lain. Macam tu. Kono juga atasi. Kan? Macam tu lah. Kita macam-macam kita kena fikir. Kita fikir. Tu sebabnya Nabi sebut, sesungguhnya dia tidak beriman, dia tidak beriman, dia tidak beriman. Nabi sebut. Kenapa tak beriman pula? Sahabat tanya, siapa dia Rasulullah? Orang yang menyebabkan tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatannya. Maknanya kita menyebabkan jiran kita terganggu dengan perangai kita. Maka orang tu tak beriman. Cuma kita jangan silap tau. Kadang-kadang kita cakap lah, macam tu dia ni tak beriman ni. Dia ni tak beriman, dia ni tak beriman, dia ni tak beriman. Kita cakap tu agaknya lah. Tapi Imam Al-Ghazali pula bagi tahu, salah satu daripada adab berjiran adalah sabar dengan kerenah jiran. Itu juga adab berjiran. Allah, macam mana pula ni? Orang tu baik perangai salah, kena sabar pula. Sebab kena faham, kadang-kadang jiran-jiran kita ni ada yang latar belakangnya berbeza-beza. Contoh, macam kita mungkin membesar di kawasan kampung. Kita dah biasa bermasyarakat. Mungkin cara kita faham. Ada orang dia memang daripada dulu, abah kerja polis hutan. Ataupun abah kerja ranger ke hutan. Kerja jabatan perhutanan. Dia punya quarters tu memang dia. Kan dulu kan quarters untuk dengan dia ya, seseorang dalam hutan tu. Jiran-jiran ni semua baru kan, apa pelanduk kan, anak kancing kan, mana alam flora dan fauna lah kira. Jadi anak itu mungkin kurang percampuran, dia tak faham mana bab kejiranan ni bila dia membesar. Jadi kena fahamkan dia. Itu pun adab juga. Dia dah biasa kejiranan dia pada dulu kecil membesar, dia rasa tu yang betul. So kita kena faham juga. Jadi jumpalah orang tu. Kalau senang-senang datanglah, campur dengan kita orang nak gunakan kawan dengan kau ni, kata gitu. Iya ke? Tu. Itu yang kadang-kadang dah 5 tahun baru tahu jiran dia Samsul debat. Jangan macam mana kan? Kita keluar pagi, dia tak keluar lagi.
Kita balik, dia belum balik lagi. Time saya balik, orang dah mau butuh dah. Kan? Lepas tu esok pagi dah keluar. Kan? Jadi kadang tak tahu. Lepas tu tengok depan-depan lain lah tu yang duduk dokek tu kan. Lain lain nak berkol lah. Dia kata kan. Kan? Kopiah pun lain macam lah alam ni. Kan? Lain nak upah tu. Memang jumpa depan-depan dengan live lain. Lain dengan kita tengok dalam TV tu. Tengok dalam handphone lagi lain. Macam ni tengok macam mana nak foto tengok kan. Masing-masing butuh lah kau lah kan. Pakai cermin mata, pakai ni otobar tengok, lepas tu kuek lah kat telinga kan. Tu jiran saya marin dekat rumah yang saya duduk sebelum saya duduk rumah sekarang ni. Dulu kat Senawang tu dulu. Orang Togo saya di tengah. Saya memang Togo lah berburak kan time potong free tu lepak burak kan dia. Marin saya tak ceramah full time lagi kan. Sambil-sambil kojo potang tu tengok dia siram pokok tu saya pun berburak dengan dia berburak dia tanya bang ada tak orang cakap muka abang sebiji campur ceramah dalam TV tu so kawan siapa pula yang muka macam aku lagi ni kawan saya pun tanya siapa lah yang cakap ni 9 tu lah saya agak sebut siapa alah yang tu alah lebih kurang ni muka abang tu saya pun cakap dengan dia Samsul Debat kau dia kan. Lah tak perasan kan. Saya pun cakap bang, saya lah sama Debat. Kau nak bergurau agak-agak lah. Tak percaya dah tu. Sebab saya kata tadi lah, bila tengok depan-depan lain kan. Tergamam kan. Saya pun biarlah, tak adalah sebab tu kan. 2-3 hari kan lepas saya balik ceramah malam tu nak buka pintu pagar balik rumah berlari dia pegang Allah bang minta maaf bang saya tak perasan tu abang sebab bini yang marah membutuh kau tu lah Debat ada dia cakap tu dia baru tahu bini dah lama perasan tahu dah dia ingat laki tahu macam tu lah dia kan tapi tak ada apa-apa saya tu tak okey lah kan jadi maknanya kalau kita tengok dalam bab jiran ini dan berdasarkan Kamus Dewan, jiran adalah orang yang berada dekat dengan rumah yang lain. Jiran juga bermaksud tetangga, orang sebelah, orang sekampung, teman, berjiran, bertetangga, berhampiran, sebelah menyebelah, berdekatan, sekampung, sedesa, setempat, kesekejiranan, semuafakatan, kerjasama dan kesepakatan. Jadi jenis-jenis jiran ni penting nak tahu. Jenis-jenis jiran ada 3 jenis. Jiran 3 jenis. Pertama, jiran disebutkan oleh Nabi sebagai jiran 3 hak. Pertama, jiran yang merupakan saudara mara dan beragama Islam. Mana ada pertalian darah dengan kita dan di Islam. Maknanya dia ada hak sebagai seorang saudara mara. Ada hak sebagai seorang Islam dan ada hak sebagai seorang jiran. Yang kedua, dia Islam tapi bukan saudara mara. Dia ada hak sebagai seorang Islam, ada hak sebagai seorang jiran. Satu lagi, dia bukan Islam, lebih lagi bukan saudara mara, tak ada pertalian darah. Dia tetap ada hak, dia ada hak sebagai seorang jiran. Contoh, tiba-tiba surau, apa nama surau? Surau Nurul Iman. Nur Iman. Surau Nur Iman ni nak buat sambutan Hari Raya Aidilfitri, contohlah. Kan? Panjang umur, murah rezeki, buat jamuan raya yang tak ajak Samsul Debat tu lah. Kan? Dia buat jamuan raya. Panggil semua, termasuk yang bukan Islam tu pun boleh jemput. Tapi letakkanlah stesen ni, ni tempat duduk you all. Duduk sekali dengan kami ni, berbual-bual. Kami buat jamuan raya, datanglah. Dia pun tersentuh hati. Mana kita tahu? Dia pun datang, dia pun duduk. Lepas tu tengah-tengah tu, buat jamuan tu bila? Buat jamuan lepas maghrib. Dia pun datang, duduk dekat tu. Tapi pakaian adalah kemas, dia kata cakap dia. Dan tidak menjolok mata. Kono lah datang bini kan skirt atas lutut kan baju contoh lebih kurang kan tapi suruh dia berpakaian yang sopan. Dia pun datang duduk. Bila dia duduk berbual, lepas tu azan nisya. Okey tak apa, you all duduk dulu, makan dulu ya, kami nak solat. Kita pun masuk solat. Dia daripada tempat makan tu todongalah imam baca tadi, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Dia dengar. Dia kat luar tu dengar. Sadap bona. Wah, cerita orang kafir ni. Dia dengar tu sadap. Dia pun tiba-tiba hati dia sayu dengar. Malam tu dah menung dah.
Seminggu lepas tu dia pun jumpa dengan imam. Imam, saya ingat saya nak masuk Islam lah. Tengok, punca dia ajak jamuan raya. Kita kadang tak perasan pun tu syiar tu, kita tak perasan. Kita je, lu Cina, lu India, lu bukan Islam, tak boleh duduk sini. Keluar. Salah. Nampak tak? Kan? Berapa ramai pelancong-pelancong datang pergi Masjid Shah Alam kan? Di Masjid Shah Alam. Kita bagi siapkan jubah dia untuk dipakai, tutupkan kepala dia tu, masuk tunjukkan kawasan dalam masjid. Tunjukkan macam mana. Kita tak tahu mana satu kan? Bayangkan Abang Adam Kori tu. Abang Adam Kori. Pasal kenal tak Adam Kori? Tiger lah. Kan? KL gangster tu kan. Dia dalam tempoh dia masuk Islam pada mulai tahun 2012 tak silap saya. Dia masuk Islam. Semenjak daripada itu, dia telah berjaya mengislamkan lebih 17 orang sahabat-sahabat dia yang lain. Kita dah berpuluh tahun Islam ni, seko pun tak dapat. Bukan seko, seorang pun tak dapat. Macam mana kan? Sebab apa? Sebab sibuk dengan diri sendiri. Kadang kan lupa. Itu cerita tu. Kan? Jadi itu sebab kadang kita tak perasan. Ada hak dia orang. Bila buat program, ajak dia sekali. Ada seorang bekas yang berhormat. Ni dah lama cerita ni. Di Johor. Dia dulu bekas YB ahli parlimen di Simpang Renggam, Cina. Saya diminta ceramah di Johor. Masa tu meraihkan bakal-bakal haji. Lepas tu saya nampak. Dan memang orang ni cerita. Yang bayangkan, yang mengajak saya ceramah di masjid tu, yang mengajak ni YB Cina tu lah. Bukan imam tu lah. Nanti kalau senang-senang datang ceramah tempat saya boleh. Dia cakap tu. Dan dia bagi nombor saya dekat imam tu, so imam ajak. Saya pun datang. Dan imam tu cerita dengan saya, YB yang berbangsa Cina yang bukan Islam ni, memang setiap kali program Maulud ke Isra' Mi'raj ke, memang dia datang. Dan dia bukan datang setakat bagi cenderai hati, dia dengar ceramah sekali. Dan mana benda dia tak faham, dia akan tanya, imam, ini apa maksud? Ini apa maksud? Dan dia memang menyumbang banyak kemudahan pada masjid. Dengan solar panelnya, dengan apa, kapet, semua dia banyaklah semangat dia bagi. Kata imam tu kat saya, Ustaz, dia ni tunggu masa nak masuk Islam ni. Sebab soalan-soalan semua banyak dia tanya, macam minat betul lah dengan Islam. Jadi masa saya datang tu, program meraihkan bakal-bakal haji. Sebelum saya ceramah, dia berucap dulu. Dia dalam ucapan dia kata, saya mendoakan mudah-mudahan semua bakal-bakal haji akan membawa pulang haji yang mabuk ni. Mabuk pula bunyi. Saya khabar bukan mabuk dah, mabrur. Dia nak menyebut mabrur tu susah kan. Mabuk punya. Ayo kau doakan mabuk pula. Saya beritahu, mabrur. Oh, salah. Memang salah baby kan. Macam tu lah dia. Tapi itu nak bagi tahu, sebenarnya ramai di kalangan kita sebenarnya tak perasan benda ni. Kan? Tu sebabnya kalau ada peluang orang nak tanya. Tu sebabnya kalau ada orang nak masuk Islam, jangan lengah-lengah. Aku tak pandai dah, kau pergi tanya imam. Salah. Saya nak masuk Islam. Mama sini, cepat. Bawa terus pergi ke, balik bawa ke surau ni, suruh dia mengucap tu. Hanya cepet mengucap. Dia dah nak minat mana nak masuk Islam tu, masuk kan. Satu lagi nak korang jaga ni, bab nikah. Tu bahaya tu. Ramai yang gila nak menikah dengan orang yang tak main lah Melayu. Tak selera I bukannya orang Melayu. Okey? Selera I Zimbabwe tu kan. Macam yang gelap, yang metalik tu. Yang berkilat tu bukan gelap-gelap biasa tu. Yang berkilau betul tu. Dia nak macam tu. Selera kan. Samsul debat ni tak cukup golap, nak golap lagi dia katakan. Nak golap betul-betul kan. Tutup lampu, tonton tu nyala gigi tu kan. Parah. Tak boleh komang ramai betul orang tua yang kena scam ke awang hitam ni. Habis puluh ribu. I love you. Orang tu tua ni parah betul. Tengok drama banyak warna. Orang tu tua bergambar dengan saya ada satu masjid lah. Daripada dalam telokong ni
Hana orang tu. Awak macam ni lah. Tu peganyat tengok. Nak, kalau nak berkahwin macam tu, saya nasihatkan, bukan tak boleh, boleh, tapi nasihat saya pada pasangan yang bukan Islam tu, yang nak masuk Islam, suruh dia mendalami agama 6 bulan paling kurang, suruhlah dia belajar Islam. Sebab kita tak nak dia masuk Islam semata-mata nak kahwin, banyak masalah nanti. Dia bukan isu kita tak nak bagi. Mak tak faham jiwa saya. Oh, dia marah sama mak. Mak tahu apa? Cinta tak kenal usia. Oh, cinta tak kenal rupa paras, tahu mak. Iyo, dan tak menapikan golap itu. Dan nak suruh dia belajar agama, kau faham. Tapi banyak juga yang berlaku. Yang bukan Islam ni tadi, sudahnya dia lagi taat agama daripada yang dah Islam ni. Banyak juga. Ni pesan saya betul-betul. Saya nampak banyak sangat kes yang banyak masalah. Lepas tu bila dah kahwin, ada masalah. Kenapa you tak nak semayang You yang suruh I masuk Islam. Ni sekarang nak suruh I semayang pula. Tengok dah bergaduh. Tu cerita dia. Itu tajuk lain lah tu. Maknanya tentang hubungan suami isteri dan juga kepentingan Islam dalam diri. Jadi makna kena panggil lagi ni. Mana bukan tajuk tu. Okay. Jadi barang siapa dalam beberapa sabda Nabi sebut, barang siapa yang menyakiti orang asing bererti dia menyakiti diriku, dan barang siapa menyakiti aku bererti dia menyakiti Allah. Maknanya jangan kita sakitkan hati orang sesuka hati kita, walaupun orang tu tak berapa baik dengan kita. Jadi kena jaga. Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 36, sembahlah Allah, maksudnya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapa, kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Nak bagi tahu yang jadi tak baiknya kepada ibu bapa, tak baik dengan karib kerabat, tak baik dengan anak yatim, tak baik dengan orang miskin, tak baik dengan tetangga rapat dan jauh, tak baik dengan ibu sahabat, tak baik dengan hamba sahaya, kerana orang ni penyakit dia dua tu. Orang yang sombong dan membangga-banggakan diri menyebabkan dia tak baik. Betul tak itu penyakit dalam kejiranan? Betul. Tak payah jawab, saya tahu betul. Pencamah kalau tanya sudah dijawab balik. Saya camah kat masjid, kat pilah tu, saya tanya makcik tu, salawat apa makcik? Makcik, salawat apa? Dia sound balik. Camah-camah lah, tanya pula. Dah kau marah. Pencamah ni sound balik kan. Tu masalah orang tua ni. Nyaut tahu. Jadi itu dia, makna sombong dan membangga-banggakan diri. Kenapa? Bayangkan takkan masuk syurga orang yang ada kesombongan dalam hatinya. Walaupun sebesar biji sawi, sombong tu. Bayangkan. Tak masuk syurga. Tak boleh masuk orang yang sombong besar itu. Kadang-kadang dia boleh sombong. Orang Negeri Sembilan ni sebut sombong ni level tinggi, sombong ni jobo tau. Bukan ju tau, jo bukan. Jobo. Aku sebut jobo ke Perak tu. Mencarut dalam surat ni. Bukan jobo. Jobo ni berlagak lah. Level tinggi sikit pada sombong. Dan di belagak. Warna tak ada warna-warna pun. Kau nampak kopiah ada ni contoh kan. Ni daripada Mekah tau. Ada orang cakap. Yo kau. Ubak aku tak. Jangan nusik. Oh dia marah kawan tu. Nak Mekah. Bagilah aku tengok Tengok jangan pakai. Tengok dia pun bagi tengok. Made in Taiwan. Kau nak berlagak dengan dan kita dah kan nak kau benar tak ada apa-apa. Kadang selipar jadi hal. Selipar, motor. Boy, motor baru nampak tak ada lah. Apa kau jor kan? Benar disebabkan itu. Tak ada benar pun. Dunia semua. Kan? Bayangkan. Berlagak dengan baju. Kadang-kadang kita tak perasan tu. Kita punya sombong tu dah mula kat kedai tampah baju tu. Bayangkan, ini bulan seboleh nak masuk. Dah bulan boleh dah. Dah bulan 2 boleh ni, critical benar dah ni. Orang perempuan dah mula bising dah. Kain.
Kain kalau apa? Jangan main-main. Cino tu, kedai Cino yang tampah baju tu pun dah pandai sekarang. Masuk Saban tak terima lagi tau. Dia kata tu. Dia main bulan Islam dengan ni Cino tu. Kan, masuk bulan Saban tak terima lagi dia tu. Bayangkan tu, anda berarti Cino ni. Tampah baju pun ikut bulan Islam sekarang ni. Ya. Jadi dah mula. Bayangkan bila kita tampah baju kan kita datang kat kedai nak try. Kita pun pakailah kat fitting room tu. Ui, lawa pula baju ni. Ini kalau pakai dekat surau Nur Iman ni, buntang mata orang tengok. Dia dah rasa baju tu lawa. Sombong dah ada sikit lah. Soalan ni, confirm ke hidup lagi pagi raya? Tu satu. Yang kedua, tak berbaloi dek kesombongan diri sendiri tu. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah apa? Bodoh. Ulak-ulak pula. Apa tu ni? Yang Samsul Debat cakap apa pun kelakar kau. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Keburukan, kemiskinan, kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Nampak? Dan kemuliaan itu terletak kepada ingatnya dia kepada Allah dan Rasul. Macam tu. Jadi bayangkan tadi. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dia boleh rasuk diri. Bila dia contohlah kan, dia tiap petang dia azan. Asar ke ten dia azan. Bila maghrib dia azan, contoh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedap pula suara dia. Sendirilah muji dalam hati. Dalam hati tak cakap dengan orang dah. Nampak tak? Bahaya tu sebenarnya. Nampak tak? Bila sombong membangga diri kadang-kadang menyebabkan dia tak ngam dengan orang. Rakan. Fenomena akhir zaman lagi. Teman di media sosial semakin ramai, teman sejati makin tak ada. Tanyalah orang-orang lama yang ada kek bertam ni. Tanya. Betapa berbezanya orang dulu-dulu bersahabat dengan orang-orang sekarang bersahabat. Orang dulu bersahabat, jirannya tak makan, menangis. Fikir dia susah macam mana nak tolong. Dia sakit macam mana tu. Berpapah bawa pergi hospital. Tengah-tengah malam hantar. Naik motor. Kau pegang dan kuat-kuat ni dan hantar kau ni. Naik motor hantar. Dan sekarang, kalau sakit, dia ada rasa padan muka kau. Sekarang Dan yang paling baik sekali, Dan paling hebat sekali. Contoh kan, tak sadar. Teman sejati makin tak ada. Teknologi maklumat semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar untuk hari ini. Kan? Jadi jangan kita sombong dan membangga-banggakan diri. Kita dalam masyarakat ni buang 3 perangai. Pertama, buang tamak. Macam ada zaman lepas ni. Saya rasa ada tak ada ni? Ada zaman kan? Ada jauh datang tak ada makan bodoh kan. Tapi ada lah makanan ni yang sekadaran takkan mihun kan. Ni contoh. Terus debat ni lapar berapa jam tadi kan, sampai jam tahu tu kancing pun tangguh, kau jap beli kancing kan. Tak adalah, maknanya jangan tamak, buang perasaan tamak. Contoh dah ada bungkus itu seorang satu, dipikir kat rumah berapa orang, apa hal? Kita yang datang ni jaga paut kita. Kan, bawa balik. Ni abang bawa bungkus yang jom kita makan sesama. Kadang bawa banyak, lain dah lolap semua. Membazir. Ada orang tak dapat, dah lah membazir, dosa satu. Lepas tu ada orang tak dapat, dan kita ambil hak orang. Nampak? Berdosa. Jangan tamak, kongsi tak apa. Faham perempuan?
Dia dah terlajak jawab tu. Doi faham dia kan apa dia macam tu. Samkan sah warna tu. Dia bagi dia terperanjat. Okey faham Faham ya? Faham tak? Faham. Setuju tak? Ayo perempuan ni. Tak, maksud kongsi tu sedekah. Share dengan orang. Kan? Ramai. Sangka buruk tak baby? Tak, yang kau yo pun pasal tu marah kenapa? Jangan kita ni orang perempuan ni saya ajar ni sesio pergi surau semayang tapi menyalahkan hukum. Jangan salahkan hukum, salahkan pelaku tu yang tak betul. Poligami tu elok tak cakap? Mau dah koreh dah. Poligami tu elok, yang tak elok tu orang itu kadang-kadang. Betul tak? Tengok tak dekat dia. Yang bengkok abang tadi. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Ni saya nak ajar orang perempuan ni. Kita marah ni, kena hati-hati. Kadang kita marah. Ni soal hukum. Allah sebut, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Dia kata, nikahilah wanita-wanita yang baik di kalangan kamu. Dua. Dalam Quran tu sebut dua tau. Dua. Aku nak terolak nak pergi ni. 2, 3 atau 4. Nampak tak? Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tapi kalau takut tak mampu berlaku adil, cukuplah seorang. So Allah bagi tahu benda tu boleh. Cuma kalau tak mampu berlaku adil, biarlah seorang. Jadi jangan cakap, oh poligami ni tak sesuai. Ni semua tak sesuai sekarang. Jangan. Hukum Allah jangan disebutkan tak sesuai. Faham tak? Tak payah faham lagi. Faham. Nah. Jadi jaga suami kita. Sudah. Itu je. Jangan gaduh. Cakap dulu. Yang seorang pun tak adil, nak lebih pula. Betul tak? Saya baik tak terbagai langsir ni. Tak, tapi itulah dia. Jadi saya nak bagi faham. Kadang-kadang kita bila terlajak marah tu kadang. Itu sebab hakim sekarang ni. Hakim kalau di pejabat di mahkamah kan, orang lelaki. Sekarang ni orang lelaki kalau nak nikah lebih, dia tak perlu dah minta akad zina ni si pertama. Tak perlu. Ni saya beritahu. Tak perlu. Tak perlu. Tak perlu. Siapa cakap? Tak ada. Untuk makluman tak perlu. Tak, ni cerita hukum ni betul dekat Malaysia ni. Hakim akan panggil. Dia akan panggil. Dia kata, sekarang, tapi isteri pertama tetap akan dipanggil. Sekarang suami kamu nak berpoligami. Hui, lain tajuk kita ni. Tak apalah, lain kali lah tajuk. Kita habislah yang tu ya, tapi itu. Tak, bila hakim tanya. Dia kata, sekarang suami kamu ni, puan, suami puan ni nak berpoligami. Apa pandangan puan? Saya tak setuju. Kenapa? Sebab hati saya sakit, saya tak boleh terima. Maka lulus. Hakim akan bagi. Kenapa kamu tak setuju? Sebab saya rasa saya ditipu. Saya rasa hidup saya dah tak setuju dulu. Saya rasa kecewa sangat. Lulus. Hakim akan bagi kat kelulusan pada lelaki. Sebab kita tu kena faham. Kenapa aku tak bagi? Saya tak benarkan yang Arif, saya membantah. Kenapa? Sebab saya bimbang dia tak mampu berlaku adil yang Arif. Ni saya ajar. Kenapa pula? Spender dia pun saya beli. Duit belanja tak pernah bagi. Contohlah. Duit belanja tak pernah bagi. Apa tak pernah bagi. Semua saya cari sendiri. Macam mana? Saya tak nak nanti ada perempuan lain jadi mangsa. Disebabkan ketidakadilannya itu. Baru apa tu? Dengan ini permohonan ditolak. Faham? Dia saya ajar ni. Suami pula lepas ni kalau bagi duit belanja, jangan bagi tauhid kat tangan. Bank in, biar ada bukti penyata. Faham? Jadi adil tu. Adil. Mampulah masuk TikTok esok ni. Kan?
Kan? Sabda Nabi Muhammad SAW, dan demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, tidaklah seseorang beriman hingga ia mencintai untuk tetangganya, atau beliau berkata untuk saudaranya apa yang cintai untuk dirinya sendiri. Maknanya dia berhubungan yang baik. Hadis riwayat Muslim. Dia dengan baik dengan jiran ni, apa juga yang dibagi tu baik untuk diri juga. Bukannya maknanya dia buat baik tu, macam contoh dia, kita layan baik orang tu macam mana kita nak orang layan kita baik. Macam tu lah. Kan? Beza dulu dengan sekarang. Dulu kalau kenduri kenara, kita ingat lagi macam mana 3 minggu sebelum dah baik kenduri berkampung. Pagi imam, kita pun kenduri lah, kita pun opeh tahlil, doa walhamdulillah rabbil alamin, kita pun makan. Dah makan-makan, ramailah yang balik. Tapi yang penting-penting tunggu. Masa tu dah keluar satu dulang pula air kopi, air teh, teh kau punya dengan biskut cocah tu. Itulah kita ni cadang nak kenduri bila ni. Oh, tarikhnya ni. Okey, tu pun tanya. Sekarang ni kita nak masak berapa banyak ke Dan kawan-kawan berapa ramai. Dia pun cakap campur saudara mara ni jemputan ni lebih kurang dalam 1,000 lah, mam. 1,000 ya. Okey, jadi macam mana tu? Tukang masak pun cakap macam tu kita masak lah 1,500. 1,500 kita lebih lah. Dan kemudian insyaAllah 1,500 tu kalau kita bolehlah boreh berapa banyak, ni berapa banyak, minyak berapa banyak, dah beritahu dah, tahu rumah pun catat ni. Lepas tu dah beritahu dah. Dulu lagi pula kemah semua pakai buluh. Kan? Saya sampai masa kecil tu duduk kat kemah buluh tu best betul. Tak ada lah tumbang-tumbang dah. Banyak buluh kan. Lepas tu tolong sebanyak-banyak. Rabuih kan, ada yang tidur nunggu tolong tu. Sampai mengelenset-ngelenset terkeluar isi dia tololap kan. Koreng ni. Tolong. Dulu kan. Dulu bungkus pakai tisu je. Lepas tu tak pun yang koteh kilat tu. Kan? Apa yang plastik kilat yang pakai stapler tu. Itu kayu sikit lah. Marin kau main suka tolong minta doa. Biarlah dapat tolong cair. Kan balik rumah tolong cair bubur kicap mak sedap hanya mulut makan dulu. Tiba-tiba tolong tak ada. Sekarang tolong tak ada. Lepas Perdana Menteri yang ke-10 angkat sumpah banyak tolong. Nampak mana perangai nego menyuruh entolu masalah kan. Contoh ni tak ada kono-kono lah. Tapi dulu kan yang pasang kemah lain. Lepas itu belum cerita lagi. Disiapkan para-para untuk letakkan lauk. Lepas tu jambar. Dulu bawa jambar, ada budak-budak ketua boleh budak-budak muda yang munggah bawa lauk ke depan. Kali okey tutup kemah belah sini orang dah tak ada. Pap. Dulu sekarang tak ada dah. Tak ada. Semua catering. Dah lah catering kedokut lah tu. Sikit-sikit dia masak. Tak jemput ramai dah. Sekali datang ramai. Dah dimarah catering masak tak betul. Sikit pun nak masak. Kau ngajak sama ramai. Tapi tempat tu bahaya kan. Dulu lain. Itu belum cerita Jawa lagi. Orang Jawa lagi pula. Meriah malam tu dah makan-makan nak. Punya ramai datang meriah malam dengan esok tu sama. Dah habis kenduri. Bal sepah lagi lauk-lauk. Apa yang barang-barang montah yang siap untuk tuan rumah tu nak meneruskan kehidupan. Ya. Dulu mana ada orang dulu datang belenggang. Jiran-jiran datang. Korang-korang bawa minyak. Korang bawa susu. Bawa topung. Bawa gula. Bawa tolu. Bawa. Semua nak bagi dekat ni. Sekarang lah bawa tolu sendiri. Iyalah tu masalah dulu dengan sekarang beza. Dah cakap macam mana? Tu sebabnya sekarang kita kena renungkan balik apa sebab orang dulu baik macam tu. Mak cakap apa? Mak orang wan dulu cakap apa? Wan ni berio tolong orang tu bawa macam-macam nak bagi kat orang tu lah. Orang tu sikit pun tak. Biarlah dek. Besok time kita susah. So orang lain tolong kita. Tak semestinya orang yang sama. Jangan kita baleh-baleh. Kau tak datang kenduri dan ni, siap kau. Ada orang perempuan macam tu. Kan? Contoh lah kan. Sekarang ni macam sekarang. Dokek-dokek nak besok nak dokek-dokek nak poso kan. Bulan 3 orang dah poso kan. Jom tengok. Ni memang beria benar ni. Bulan 2 oleh, bulan 1, bulan 2 tengok. Musim mengawan betul. Tiap-tiap minggu kenduri. Contoh. Minggu ni hari Sabtu kenduri, hari Ahad kenduri. Tapi bertambung dengan kenduri saudara kita, anak buah yang motan rapat betul dengan kita kat Perak. So macam mana? Macam mana?
Kita kena pergi rumah saudara kita. Kita tak dapat pergi rumah jiran kita. Macam mana? Pergi awal. Ni nak ajar. Kalau ada yang bangap tak faham ni saya beritahu. Kadang-kadang silap. Ada orang kita ni silap. Dia cakap dengan saya, minta maaf lah, saya tak dapat nak pergi kenduri mak ni kat atas, minta maaf ya. Saya tak dapat pergi kenduri kat long dah. Sebab jiran satu lorong dengan rumah kenduri. Bangang orang tu. Saudara marah dulu. Tapi jumpalah jiran ni. Assalamualaikum, salam. Apa hal ni? Ni ada sikit buah tangan lah, bawa boreh dalam sekampit. Contoh, bawa lah tolong sepapan. Atau bawa gula. Ataupun bawa duit dalam seguni. Salah. Assalamualaikum, macam ni. Nak minta maaf, benar-benar. Kenapa? Hujung minggunya kan kenduri silan tu nikah kan. Mulut tu kau jangan cakap kau tak dapat. Kan ayat kan. Tak macam ni. Bukan apa dah. Saudara ni anak akak tu nikah time tu pula berperasan. Lah, saya kena lakon kan biar faham. Lah yo ko lah, tapi ni ambil lah ni. Apa ni? Ambil. Orang perempuan dia punya drama mengado tu kan. Dia bagi, ambil lah ni belanja. Ya Allah. Tapi kalau kau sampai datang ya, insyaAllah kau sampai. Tak ada mana sampai tu, tapi cakap lah. Budi bahasa kan. Budi bahasa. Jadi, jiran tu faham saudara rapat. Yang tak faham, kita pergi mahjiran, mas saudara rapat tak pergi. Itu yang tak faham. Jiran dia dulu. Kita ni. Tapi bukan makna kita ketepikan jiran kita. Pergi fahamkan kat jiran tu. Kadang-kadang kau tak datang ke Duri Daniel, siap kau. Anak kau ramai lagi belum nikah. Kau tengoklah. Dia tak pergi nikah anak kau sok. Jangan macam tu. Jangan baleh-baleh. Cakap dia. Kak, sampai hati Kak Tipah bukan nama sebenar. Adalah nama Tipah kan. Mana Kak Tipah? Ada kan? Tak ada. Ada. Mana dia? Tak adalah cakap. Minta maaf lah Kak, tak sampai itu. Akak sampai hati akak itu, akak tak datang ke kenduri rumah saya. La ilaha illallah. Akak dah datang dah. Iya kok Kak? Tengok. Dia baru tahu. Akak dah datang dah. Sampai depan kan kau siap buat pintu gerbang tu. Yang ada selamat pengantin baru tu. Akak dah sampai situ dah. Lah ya kau Kak. Tapi lepas tu akak dapat call emergency. Kau dah balik tu akak tak dapat datang. Ya kau Kak. Apa hal orang rumah abang kau bersalin. Kau siapa nak tengok kan? Rumah mana pula? Yang nombor 2 sian. Akak tolong jaga molo. Tu tanda-tanda nak kiamat. Kan contoh lah kan. Elok benar lah dia cerita kan. Contoh. Jangan balik-balik. Kadang orang tu ada sebab. Akak nak datang benar dah. Tiba-tiba abang kau kena seorang babi rumah tu. Memang akak mengambil kaki, ambil kepala semua ikat. Lepas tu tengok-tengok dah habis kenduri dah. Akak balik nak datang. Tu tak habis babi tu. Contoh lah kan. Mana kita tahu kan macam-macam masalah. Ya. Kemudian sabda Nabi juga, bukanlah seorang mukmin, maknanya bukan orang yang beriman sekiranya dia kenyang sementara tetangganya kelaparan di sampingnya. Hadis riwayat Bukhari. Kau nak ambil tahu jiran kita, siapa yang sakit, siapa yang poning, siapa yang ada masalah. Kalau tak boleh nak bantu seorang, ajak ramai-ramai. Mam, ni jiran kita yang hujungnya. Kenapa? Dia tu tak pernah cakap, tapi dia ada masalah. Apa masalah laki sakit, tak ada bantuan pun, mam. Ya kau? Okeylah. Panggillah AJK mesyuarat. Jalan nak buat sumbangan kutipan rumah ke rumah. Dia tak buat dalam grup WhatsApp. Kadang kita silap. Kita buat dalam grup WhatsApp, orang baca malu. Kena bincang cakap. Kadang kita lancarkan derma kilat. Ada orang yang kat dalam tu baca, dia langsung live group. Nak bantu ni, pergi jumpa orang, cakap siapa boleh bantu. Telefon seseorang. Buat bantuan. Kemudian hantar. Ni adalah sumbangan sikit. Ya Allah, apa ni? Jadi dia pun tak adalah apa kan. Kita tahu bagi. Contoh. Kadang-kadang
Kadang-kadang nak bagi bantuan ni pun kena tengok. Kadang ada juga bantuan tu kadang dia buat persatuan. Contohnya saya dengan imam, dengan beberapa orang KJK surau, kita tubuhkan. Kita niat kita nak bantu ibu-ibu tunggal sahaja. Anak yatim pun tak tolong lah. Ibu tunggal lah. Dia buat persatuan ni. Nama persatuan ni Pertubuhan Lelaki Prihatin. Contoh kan. Baiklah hantar bantuan. Tapi konohlah ikhlas. Kan? Benda tu benda baik. Tapi kadang-kadang ada. Dia tanya, ni rumahnya badan cover. Aku salah tu. Rumah tu ibu tunggal muda pula. Lawa pula. Laki mati tercokik sudu. Contohlah kan. Contoh kan apa yang tak. Contohlah. Dia pilih pula. Tak boleh macam tu. Kita kena baik dengan semua. Bagi bantuan semua. Macam itulah. Ya. Bantulah mana yang boleh. Kemudian hadis Nabi lagi, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Hadis riwayat Bukhari. Ini dah begitu tadilah. Kemudian begitu juga sabda Nabi SAW, sebaik-baik sahabat adalah yang paling baik terhadap sahabatnya, dan sebaik-baik tetangga adalah yang paling baik terhadap tetangganya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ini merupakan hadis sahih. Maknanya yang paling baik pada jiran dia. Buat baik, kan? Jadi kita bantulah sebaik-baiknya. Kan? Tahukah kita apakah akhlak terhadap jiran antara Muslim dengan bukan Muslim? Akhlak yang perlu dijaga adalah antaranya. Pertama, hormati jiran dan pengalaman mereka walaupun mereka itu bukan Islam. Hormati mereka. Mungkin dia bekas tentera, mungkin dia bekas pegawai bank, mungkin hormat dia. Kedua, tidak menyinggung perasaan jiran dan memelihara keamanan dengan jiran. Kedua. Ketiga, menjaga rahsia dan memelihara kepentingan mereka serta tidak berlaku khianat. Keempat, membantu dan menolong mereka bila mereka berada dalam kesusahan. Dan yang kelima, memberi layanan baik dan kasih sayang serta akhlak yang baik dalam muamalah dengan mereka. Buat baik dengan mereka. Nabi sendiri kalau masak, Nabi akan lebihkan kuah. Ni cerita masak, bukan Nabi suruh isteri masak, ya. Nabi sendiri masak. Nabi tak akan menyusahkan isterinya untuk perkara yang Nabi boleh buat sendiri. Ini cerita tajuk lain, ya. Dah dua dah tajuk dah panggil ni. Jadi bila Nabi masak, Nabi lebihkan kuah sebab Nabi nak bagi ramai rasa masakan Nabi. Sebab Nabi niat nak sedekah dan Nabi bagi dekat jiran-jiran, termasuklah jiran baginda yang berbangsa Yahudi pun Nabi bagi. Jadi kalau kita masak, bagi yang terbaik. Kalau kita masak sedap pula, bagilah jiran langsung. Ini sedap langsung kita sendiri dengan kita-kita yang makan. Bagi kat jiran kita. Orang dulu-dulu kan macam tu. Kalau bagi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam ni, ada mihun, ya ko lah, makasih ya, kojap. Kenapa kojap? Nak balik. Ada balik. Tapi kono yang bangsa bongap tak pernah berjiran. Ni ada bagi mihun sikit dia ke, makasih. Kalau macam faham, dia tahu ya apa masuk dalam. Yang kawan ni tunggulah kat pagar ni, ada balik ke tidak ke? Dah setengah jam koreh kat situ tak ada. 1-0. Besok bagi spaghetti goreng 2-0, tak ya balik. Hari ketiga bagi kuih pekpok, tu pekpok badak berendam kan, orang ni 9 sebut pekpok kata kan. Ada sih epok-epok lain pekpok. Puteri mandi lah bagi. Puteri mandi pernah makan tak? Puteri mandi pun tak tahu. Kalau budak ni bayar betul kan. Iya, sedap betul. Bagi tak ya balik kan. Kita kena akhirnya 7-0. Tak melawan langsungnya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nak bagi apa pula hari ni lah, tak malu lah. Tak ada, bukan apa. Nak tanya, bokeh tu boleh pulang. Dah habis bokeh kat rumah. Dah habis bokeh kat rumah. Teruk tu, tak berbalik. Ada, jangan tak faham. Orang memberi kita merasa, kan? Kan orang berbudi kita berbahasa. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, togah dek budi dengan bahasa. Kalau bagi yang terbaik. Contoh, kita paling sedap kita masak apa? Nasi goreng jantan. Makna ada telur.
Faham? Tu nasi goreng jantan. Bukan nasi goreng kosong no. Masak, lepas tu siap tabur telur dadah atas tu, saya hantar ni ada yang terbaik bagi Kak Jiran. Ini kadang-kadang Allah Akbar. Assalamualaikum, salam. Apa hal tu ni nak bagi kuih lapis dah seloyang kau bagi dia apa banyak bona. Kebetulan tak jadi bagi orang baik apa. Om bagi yang elok bagi. Parah betul. Kuih tak jadi bagi ke orang. Ya reject bagi orang. Baik apa? Bagi yang terbaik. Nabi pakai baju baru. Sahabat Nabi tahu, cantik baju ke Rasulullah, bagilah kat aku Sekejap Nabi masuk dalam, pakai baju yang kedua, Nabi bagi baju baru tadi. Tak ada orang dah. Cuba kalau kita tudung yang tu, tudung tu lah yang saya tak boleh sebut je nama tu sebab dia tak taja camah kita malam ni. Kan promote untuk dia free pula kan. Anak kita baru bagi, kawan kita lah tengah semayang ni, lawa betul tudung bagilah kat Dan lah. Kan balik kan datang. Kan dia bagi tudung dia kau dunia semua ni. Dapat tak macam tu Tak dapat lah. Nia nampak tu. Kan? Iya. Nampak tak? Tak dapat kita orang kan? Tak dapat dah. Tapi macam tu lah Nabi. Kemudian Nabi pakai baju kedua. Sahabat tahu, cantik baju ke Rasulullah, bagilah kat aku Nabi masuk pakai baju ketiga, bagi baju kedua. Baju ketiga tu cantik lagi Rasulullah, baju kau ni. Yang seorang ni pula minta. Nabi masuk pakai baju komplet, Nabi bagi baju ketiga, Nabi tahan, cukup. Jangan minta lagi dah. Ini sahaja yang aku ada. Tengok. Nabi sampai tahap tu. Nampak tak? Kita pun bagi yang terbaik. Yang terbaik bagi kat orang. Faham? Itu saya cerita bab kongsi tadi. Ya? Yang terbaik. Itu kan? Faham kan? Jadi, mana kata, barang siapa yang beriman kepada Allah, janganlah dia menyakiti jirannya. Kemudian Nabi juga ada menyatakan, sikit lagi, sabar, saya faham tu, muka-muka so, saya faham tu, signal-signal tu saya faham. Ya? Kalau berkali-kali sampai duduk tu saya faham, tak payah tunjuk mana, dan tahu kau penik tu, sabar. Sikit. Hak-hak jiran. Nabi katanya, menyatakan dalam hadis, tahukah kamu apakah hak jiran tetangga tu? Apakah dia? Pertama, jika ia meminta tolong kepadamu, engkau akan menolongnya. Pertama, dia minta tolong, tolonglah yang boleh, setakat yang boleh. Kalau dia minta nak pinjam duit, tolong pinjam duit. Saya pernah tu dengan jiran, masa saya pernah duduk rumah flat dulu, saya minta dengan jiran saya tu. Jiran saya Kak Ngah. Assalamualaikum, saya kerja pegawai masa tu. Kak Ngah, boleh pula kan baru-baru kahwin. Tahun-tahun pertama, kedua, saat yang paling sukar sekali. Nyam-nyam gaji kita kan. Boleh pula orang nak datang rumah, nak cari, lupa gas lah dah habis. Korek-korek dalam beg duit masing-masing 20 berapa ringgit dah tak cukup lagi 50 sen nak bayar gas. Kotok manjiran. Assalamualaikum. Kak Ngah, saya nak boleh gas tak cukup duit lah Kak Ngah, nak pinjam 50 sen boleh? Oh Cik Samsul ni kelakar ni tak habis-habis. Ni bayang kan tu. Dan memang tak ada duit ni kami kelakar ni tau. Nak minta 50 sen ni tak cukup tu. Nampak tak? Bayangkan. Dulu kan, minta dengan jiran. Dia tolong. Tak apalah Cik Samsul ni ambil ni. Keep the change dia lah. RM1 bagi kan, balance 50 sen. Dia punya berlagak keep the change tu kan. Tapi tak apalah kan dia bagi. Nampak minta tolong, kita kena tolong. Kadang bagi setakat kemampuan kita. Dia nak pinjam 1,000, kita mampu bagi nyanyak ni ambil lah ni. Kita dapat bagi RM20, bagilah. Tak apalah kau tak minta-minta lah kat orang lain. Dia boleh bagi banyak ni betul kan. Kita ni kena tolong mana yang kita boleh. Kalau dia minta pinjam, kau akan memberi pinjam kepadanya. Dia minta pinjam, boleh tak nak pinjam cangkul. Tapi ada jiran-jiran yang perangai dia jernih yang macam yang dalam buku Tun Mahdi tu, mudah lupa. Dia minjam tu, dia lupa dah jadi dia punya pula. Dia pinjam cangkul. 3 bulan tak berpulang. Abang, jiran kita yang sebelah tu bang, minjam cangkul, tak ada pulang-pulang. Elok tagak topi rumah. Perempuan ni bakal lelaki. Pinjam tak pulang apa hal perangai orang macam ni. Nampak? Kadang lelaki ni pun silap juga. Sabar, jangan ikut bengkok perempuan tu. Bang, jiran kita tak apalah, dia lupa lah tu. Tak apa nanti abang tanya kan. Macam tu kan. Ataupun, tak ada benda lah cangkul tu, berapa ringgit pun. Nanti abang beli lah lain. Agak ada ditolan cangkul tu ke. Macam tu kan, senang.
Berapa ringgit benar cangkul tu beli lah lain. Apa masalah kau? Dia kadang macam tu. Nampak tak? Kan dia kata tadi Imam Ghazali salah satu bersabar dengan kerana jiran. Jika dia memerlukan sesuatu, kau akan memberinya. Jika dia sakit, kau akan menziarahinya. Bukan ziarah, tapi ziarah tu biarlah dengan manisannya sekali. Datang, Assalamualaikum, salam. Ya Allah, makasihlah datang. Ni apa bondo yang kau bawa ni? Kebetulan ada ni buah tangan sikit. Bawa buah anggur tu kalau boleh biarlah yang seedless, yang tak ada biji, tangkai pun tak ada. Kalau boleh senang kau jual, tinggal rap. Dia sakit, nak ngasing-ngasing biji itu langsung jadi penyakit lain. Faham tak? Kau nak bagi ni, jangan main bagi, fikir. Lepas tu cakap yang elok-elok. Sambil-sambil kita picit kaki ni, kau mana ni, kau macam mana? Tahulah, dah 2 minggu dah sakit macam ni. Alah, kau jangan risau. Dan lu macam tu lah. Berapa ubek bagi Ada 3 bangsa ubek Ubek tahan sakit lah. Ubek tahan loyo lah. Ni ubek ni lah. Nak mampu makan tekan lah. Dan macam tu lah ubek tengok dia nak nyodap menanti jiran dia kan. Macam tu lah ubek dan makanan itu. Yo kok, jangan risau. Lepas 2 minggu kau okey lah. Yo kok. Iyo, doa lah banyak. Dan sama macam kau ni. Ada tak kau rasa macam nak muntah? Ada sama. InsyaAllah okey tu. Cakap yang baik-baik. Ini tak. Kau dah berapa lama sakit dia? 2 minggu dah. Aku standby lah. Tak gunanya juga tu. Kawan dan ada macam tu. Masuk minggu ketiga langsung padam. Cakap elok-elok. Kena elok-elok. Ya. Lagi satu lagi. Jangan kasar-kasar. Kadang-kadang jiran-jiran ni okey. Ni laki bini pun satu hal juga. Sabar orang tua ni kancing lah jangan tu. Dia kadang dia dah tak rasa. Dia tak sampai. Dia ego. Kena malu-malu lah. Tak ada malu tu lah. Iyo, buat elok-elok. Ada yang terbayang lah tu kan. Iyo. Sabar banyak-banyak. Kadang-kadang ujian tu kita dah hakul kat situ ada dengan aku. Apa? Tak baik. Sabar banyak. Abang macam mana ni? Abang nak apa? Itu sebab kadang anak-anak kita pun kita kena hati. Kadang kita marah-marah, kau ni tak pandai, kau ni bodoh ni. Jangan. Kadang-kadang yang tak pandai sangat tu, tapi dia duduk ke rumah, dia yang bodoh kita. Mak nak apa, mak? Yalah. Faham ni. Orang tu berjambu batu. Tak pandangan sakit, togak selera. Jambu batu. Nak asam sekali. Dia kata abang. Parah itu. Itu contohlah. Allahu Akbar. Ya. Kemudian jika mendapat satu kebaikan, dia akan ucap tahniah pada dia. Tahniah lah. Donga dah ada orang baru. Baby. Iyo dapat baby. Habis macam mana nak buat ni tak pandai pun. First time ni cucu pertama ni. Macam ni. Bawa jumpa imam. Suruh tahnik dengan budak ni. Dah lahir-lahir tahnik dulu. Tahnik ya. Tahnik kalau boleh cari imam yang tak merokok. Dia cari imam yang merokok. Imam tu tunggu nak teknik tu macam ni. Sokok. Lambat lagi kau. Boleh. Mam, dah ready dah. Tuan. Kawan tu ambil buah tamar ni kumam, zap. Dijolok kat dalam mulut dekat langit budak tu. Bokorut baby ni. Baby dia tu. Ini kan Sudan Hill ni. Parah. Budak tu pun tahu. Iyo. Dia cakap betul ni. Ni dengan main-main betul ni. Lepas tu disunatkan. Ajarlah kita ajar. Kita sebagai jiran aja. Lepas tu disunatkan hari ke-7. Kalau mampu, hari ke-7 kekahkan budak ni. Ya. Kekah dengan apa? Katakan. Kekahlah dengan binatang.
Yang berkaki ompek. Al-An'am dia. Oh, ya kau. Tak ada kau kekah-kekah 9, tak ada dah. Kau nyambil panggil jam tu. Tak ada buat le dah. Yalah. Kekah, okey contoh kekah. Dan disunatkan hari ke-7 bagi nama-nama yang baik. Hanya dengan hari ke-7 tu macam anak saya semua hari ke-7. Hari ke-7 baru tahu. Hari pertama kedua datang ni siapa nama budak belum tahu dia dah. Hari ke-7 so baru tahu. Macam tu lah. Kau ada cadangan masuklah dalam box tu, cadangan nama. Nah. Ya, letak nama yang baik-baik. Letak nama Nabi, letak nama apa yang ada maksud yang baik-baik. Tanya imam, nama ni elok tak? Kau dah tanya mufti ni, lain macam nama ni. Nama sekarang macam karangan. Bila betul janganlah menyusahkan cikgu. La ilaha illallah. Syahrul Fitri Amri Samsul. Muhammad Adli. Tu belum nama ayah hal itu. Mu nama dia itu. Parah betul. Kan 8 nama nak panggil. Parah tuan. Yo lagi satu lagi hati-hati. Kadang nama anak jin letak. Saya tak nak sebut lah kan. Nama anak jin. Ada lah kan sebut. Oh nama kau. Saya malah sebut kan. Ada kan. Ya, ada. Janganlah kabung lah. Barang kita combine nama kita lambang kasih sayang kita untuk anak kita. Yahya nama lelaki nama bini Mahani, nama anak Yamaha. Itu nama Jepun tu. Kan nama Arab tu. Maznah Daud, Mazda budak tu gila betul. Jangan buat-buat ya. Dia boleh dapat satu kebaikan. Cak tanya anak kau. Dengar anak-anak masuk universiti, ni saya ajar. Dengar anak-anak orang terdapat masuk universiti, poi copet datang. Jumpa budak tu sendiri. Ni ambil RM50 ni baik belanja. Kita bagi dia, kono pula budak tu beli buku. Dan dia belajar. Dan dia guna dalam hidup dia. Mengalir pahala kayak gitu. Tu saya ajar. Ya, macam tu. Donga-donga. Apa ni nak pergi haji tahun ni? Doreh-doreh pergi. Ni aku tolong doakan aku. Mudah-mudahan aku bernapik pergi. Kau dah daftar belum? Belum ni dah. Pergilah daftar. InsyaAllah siapa yang daftar hari ni, insyaAllah boleh pergi Makkah pada tahun 2137. 3 kali mampu hidup tak boleh pergi. Mampu hidup, boleh, mampu sulit juga. Contohlah tak payah pergi dah. Tapi itu perancangan manusia. Kalau ikut sistem tu memanglah. Tapi kalau kita buat rayuan mungkin dapat pergi awal. Ya? Haus dia terolak ya? Minum. Saya geram tengok dia dengan cemas sambil makan roti ni wayang ke apa? Dapat bakal lelaki tak dapat lah. Asahlah perempuan ni. Dia dapat. Macam ni ada dengan cemas kan? Asah betul lah. Terima kasih ya. Kemudian jika ia tertimpa bahaya, engkau turut sedih bersamanya. Kalau ada anak dia aksiden, jangan padan muka kau, dah khabar dah. Jangan bawa motor laju, jangan. Polis, macam mana anak kau? Okey tak okey? Ya Allah, ya kau. Mudah-mudahan tak ada apa-apa lah. Itulah kaki, sebab terbalik kaki Kenapa kau terbalik? Jangan lutut pergi ke kaki pergi ke lutut. Tak apalah, kau pergilah, buatlah apa yang patut. Pergilah hantar ke urut ke orang ni pandai lah. Bagi saranan. Makna cakap, bila kita sedih sama-sama. Kemudian, bila ada jiran meninggal dunia, engkau turut menghantar jenazahnya. Itu jiran yang baik. Hantar sampai ke kubur. Kemudian, jangan sekali-kali engkau meninggikan rumahmu hingga menyekat angin masuk ke dalam rumahnya. Nampak? Naikkan tembok. Kalau ikut uniform building by law, kan? Undang-undang kecil bangunan seragam, banner tembok kat tepi rumah tak boleh lebih daripada 7 kaki. Dan kalaupun, even if you want to build, jangan cakap orang putih. Kalau kita nak banner tu, tembok tu, walaupun 7 kaki, mesti dapat izin jiran bersebelahan. Kemudian dah banner tembok ni azab. Jangan kau slap belah rumah kau, ya. Belah rumah orang tu batu-batu, nampak adab itu tak kono. Slapkan sekali sebelah dia. Faham? Berlaku di Rasah Jaya di Somban. Jiran sebelah naik rumah 2 tingkat, jiran sebelah ada 2 tingkat, rodok rumah tu kan. Berlaku tu. Bayangkan, bergaduh sudah dia pindah luar negara di tengah. Tapi Cina dengan Cina lah. Jago.
Jangan mengganggu perasaan jiran kamu dengan bau masakan kamu, melainkan kamu memberikan sedikit makanan itu. Masak kemen sodap bau sodap botol bau ayam goreng cili apinya, ayam goreng belado. Masak tengah hari bulan poso. Tak poso kayak orang ni. Contohlah kan, bagilah sikit orang sebelah kan? Jika engkau membeli makanan, berikan sedikit kepadanya. Jika engkau, tengok Nabi ajar ni bayangkan perangai kita dengan apa yang Nabi ajar. Jika engkau tidak mahu memberikannya, maka hendaklah kau memasukkan makanan itu ke dalam rumah secara rahsia, supaya tidak kelihatan olehnya, dan janganlah membiarkan anakmu memakan makanan itu, buah-buahan dan sebagainya di hadapan rumah, kerana bimbang anak jiran nampak, maka mereka pun menangis inginkan makanan yang sama. Sampai macam tu sekali Nabi ajar. Kalau tak nak bagi ke orang, sorokkan buat masuk dalam. Ni dahlah kau beli ayam goreng yang warna merah, yang ada orang tua rambut putih kacamata kat depan tu. Jangan sebut jenama dia tak tajuk camah kita gini. Kita bawa plastik itu pun dah nampak jenama itu, suruh kan masuk dalam rumah. Hari ni bukan hanya kita tak suruh, kita tunjuk pula dalam media sosial. Alhamdulillah, suamiku kerana membawa ayam goreng ini, aku memang nak mampu makan ni. Tunjuk satu dunia, sedangkan bayangkan bukan semua orang yang tengok tu keadaan tengah kenyang. Ada orang tengok tu susah, bila lah nak dapat makan macam ni. Orang perempuan dia gambar kadang-kadang, bukan perempuan sini lah, bukan perempuan Bertam Jaya, ni Jaya Bertam. Dia gambar nunjuk-nunjuk dalam media sosial kehidupan dia. Tak perlu, jangan. Tunjukkan kau dengan macam kau seorang ni ada lelaki. Kan gambar berpelukan dengan suami, share. Terima kasih untuk 15 tahun yang indah ini. Yang membaca tu pula kebetulan baru bercerai tadi. Macam seorang belaki tu. Memang tak ada tahun kena boleh ni. Nampak dia doakan. Nampak? Tu penyakit ain. Hati-hati, jangan share semua benda. Pegang tangan dekat handbrake. Gila gali lah. Iyo, ni cakap betul ni, jangan share-share, tak usah. Bukan semua orang tengok tu hati dia gembira. Kita kadang gomah nak nunjuk semua benda, tak payah. Hati-hati ya. Hati-hati. Alhamdulillah. Kadang share dalam grup WhatsApp. Alhamdulillah, tak sangka anak saya dapat semua A. Terima kasih atas doa semua. Yang kawan yang seorang tu anak fail semua. Macam kena kau sorap dengan pandai. Kan jadi hal tu kan? Jadi hati-hati ya. Hati-hati. Jadi tuan-tuan ikutkan banyak lah. Tapi kita kena jaga adab. Tu sebabnya Imam Malik pun sebut bab adab ni. Kenapa adab? Nah, Imam Malik kata biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Kenapa? Adab mustahak. Hormatlah. Macam contoh kita rumah macam ni kan. Dah tahu penceramah nak parking susah. Susunlah motor tu elok. Kan? Contohlah, contoh. Tapi terima kasih lah tadi siap dan parking. Dah lah konek kan. Tak ada dia ulu air ke apa dulu, tak ada. Ada. Masa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pun adab, nampak? Bagi minuman nampak siap alas. Ini maksud adab. Orang perempuan bagi suami macam ni, abang jemput minum bang, bak tak? Ini baru adab. Orang tu dulu kepantangan dia bagi air macam ni, betul tak? Dia lempar macam miskin pun lah. Memang miskin pun. Tapi maksud miskin tu, miskin adab. Nampak tak? Walaupun pasangan ni tak kono, tapi tapi adab tu mustahak. Kan? Ini bukan judul ni, bukan. Ini mana percawan ni? Contohlah, kan? Janji ada sebab adab. Ini pun tak lain pasangan.
Janji ada tu. Kan? Jadi makna bila bila kata jemput suami, bang minum bang, suami ambil. Allah, hai. Masih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Ini kalau kita bagi dengan suami tu. Nah bang, minum bang. Macam kelab malam. Dia cakap betul. Adab kena jaga. Biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Jaga adab. Tu sebabnya Imam Malik juga ada seorang anak murid dia yang paling senior. Namanya Abdul Rahman bin Qasim. Abdul Rahman bin Qasim kata, aku mengabdikan diri aku untuk menuntut ilmu dengan Imam Malik selama 20 tahun. Tetapi 18 tahun dihabiskan untuk belajar adab sahaja. Tu buat cerita jiran satu hal. Tapi adab tu. Contoh, kita buat kenduri. Kita dah tahu, kenduri anak sulung. Sulung menantu macam mana ramai Cu cakap. Kita dah risau, susah hati. Tu yang kadang-kadang ada orang, tak apalah, jangan buat kat sini lah, buat kat dewan. Tapi ada tu je nak buat kat sini. Penduduk masyarakat dia tanya pandangan semua. Buat je kat sini. Kan, kita lagi senang nak tolong kau, buat kat sini. Buat kat dewan tu kadang orang datang tak payah nak tolong benar. Yalah. Buat kat sini, berapa kemah? Dia pun ukur-ukur, lebih kurang dalam 18 kemah. Termasuk kemah basuh pinggan, semua tu dikira lah yang kat dapur tu. Kemah camping pun tu. Kemah tu pasang. Dalam 10 kemah lah katakan. Jadi konolah jumpa jiran-jiran adab dia. Nak ajak kenduri. Kan? Orang dulu-dulu. Sekarang main WhatsApp yang pemalas kan ni. Pergi jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itulah. Ni kejapnya ni. Apa dia? Nak mengajak kenduri anak kahwin. Ya ke yang mana satu? Anak tu ha. Tapi ingat ambil sekali dengan abah Tak abah pergi umrah. Sekali kenduri kahwin tu boleh. Doreh melonting. Kenapa tak? Tak. Kenduri kahwin anak tu, anak sulung tu. Oh ya kau. Yalah. Tapi itulah nak cakap sikit lah. Kemah nanti pasang mungkin sampai ke depan rumah ni. Macam, tak apa. Kau bila kau nak pasang? Dalam sebulan sebelum. Melampau kau. Tak nak. Bila? Tak adalah. Mungkin dalam 3 hari sebelum pasang kemah. Bolehlah nanti sonang ni alih kereta siap. Nampak? Kena beritahu. Ya? Kalau tengok jiran tu tak ada, dia memang jenis balik tengah-tengah malam, buatkan surat. Assalamualaikum wahai jiranku yang kukasihi. InsyaAllah saya khabar kenduri, mohon izin nak pasang ni kemah kat depan rumah. Mungkin tutup jalan. Okey. Jadi dia tahu. Kalau apa-apa hal bolehlah hubungi saya. Dia pun WhatsApp. InsyaAllah saya dah baca mesej ni. Teruskan. Selamat kenduri ya. Saya mungkin tak dapat hadir kerana masa tu saya ada penerbangan ke Singapura. Contohlah jiran pilot kan. Ya, yang seorang tu lah berniaga ya. Seorang sibuk macam-macam. Adab kita jaga. Ya. Jadi fahamlah saya tu kan. Bergalih-galih tempat duduk dan numbuk-numbuk lutut tu saya fahamlah tu. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bab kata orang tu kita kena faham. Bab kata orang kena faham ya. Kita ni bukan tu. Bab adab ni juga dalam satu pantun lama dah menyebut kalau mencari pokok berbuah pucuk adalah baik dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak bersantun. Jadi konolah baik-baik. Ya, jaga diri baik-baik. Itu sebab kalau kita pergi meminang anak dara orang tu pun kan aduh adab. Assalamualaikum, itulah saya ni membawa hajat. Nanti dulu yang tuan rumah cakap sebelum tu nak tahu siapa yang bercakap ni. Lupa pula perkenalkan diri. Mak, tu semua adab tu. Kan cara bercakap dia tak semestinya berpantun kan, tak mesti berpantun. Saya tak pandai pantun-pantun ni. Tak susah tu dah. Cik mana hanya menyalak ke situ biar awak panjat. Maksudnya apa? Sesuaikan diri dengan keadaan tempatan. Bak kata orang kek kandang kambing kita ambil, di kandang rimau kita mengucap. Ngaum dah. Kau ingat rimau tak kena kau siapa? Confident dia nampak mau memang hilang lah kepala kau. Tak ada. Sesuaikan diri dengan keadaan ya. Jadi insya-Allah tuan-tuan, ada yang tidur tak? Tak ada, alhamdulillah. Sagar mata. Dia kalau nak hilang ngantuk senang ya. Kalau penceramah kalau bercakap kat depan bagi taklimat, kita baca doa ni insya-Allah yang dengar ceramah pun akan sagar mata. Pernah dengar tak dalam kuliah duha muslimat ke tak ada ustazah hajar ke apa tak ada? Tak ada. Doa tu senang ya. Boleh hafal lah senang. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil lahil taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adanya lin.
Tak ada lah gurau. Saya sebelum baca oleh doa tu, saya buat ajar. Jadi, mudah-mudahan. Jadi, saya rasa cukuplah sekadar itu. Saya ucapkan terima kasih banyak. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tonang-tonang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut. Jasa baik pihak penganyur menyambut, rasa nak junjung. Jadi tuan-tuan muslimin, itu saja daripada saya.